Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا رب العالمين. Assalamualaikum Kak Hamidah. Assalamualaikum Puan Rehan. Apa khabar kalian berdua? Tadi saya dengar Puan Rehan kata tak sihat ya dalam grup kita, grup Telegram kelas mengaji Ustaz K. Saya sempat baca je, saya belum sempat reply dekat sana. So Puan Rehan tak sihat. Kenapa? Berapa hari? Demam ke apa? Ke sebab sibuk sangat dengan kelas sampai tak sempat makan ke apa ke? Kesiannya. Sebab saya faham Puan Rehan pun masih belajar lagi kan dengan kelas bisnes kan. So macam mana dengan malam ni? Malam semalam memang teruk sangat kita punya line network, hantar WhatsApp pun lambat sampai, download picture, gambar pun slow sangat semalam. Allahu Akbar. Jadi memang diputuskan malam semalam tak boleh nak buat live, kelas pun memang tak boleh nak berjalan semalam. Memang sangat teruk semalam lain mungkin sebab di Pavali kan. Ya. Letak atas. Nanti boleh letak. Sekarang ni siapa yang bersama dengan saya pada malam ini, kalau boleh tolong respon sama ada alhamdulillah migraine syafakillah syifa'an ajilan. Migraine migraine ni angin juga angin banyak penyakit kita pasal angin kan. Penyakit dalam badan ni punca daripada perut. Daripada perut. Kalau perut sejahtera, insya-Allah satu badan sejahtera lah. Jadi perut ni puncanya daripada makanan So kita kena jaga makan sebenarnya yang pertama. Jadi biasanya orang yang ada migraine ni masalah dia daripada angin, daripada perut naik ke kepala, kebiasaannya lah. Jadi first thing kena jaga makanan dahulu lah. Orang migraine sama juga macam orang yang gastrik, tak boleh makan banyak berminyak dan terlampau pedas. Itu daripada pengalaman saya lah. Sebab saya pun dulu selalu sakit kepala. Sebab saya pun ada gastrik. Bila tangkap sampai ke kepala tu, kadang-kadang memang macam langsung tak boleh nak berfikir kan. Tak boleh nak jadi macam orang normal Jadi siapa yang menonton video saya ni, kalau boleh komen sikit apa feedback dari segi kualiti video, kualiti suara. Adakah suara saya jelas? Adakah video saya ni jelas gambarnya ataupun ataupun tersangkut-sangkut? Boleh komen sikit insya-Allah. Sebab kita risau juga, kita cakap seorang-seorang nanti rupa-rupanya orang lain tak dengar kan. Rupa-rupanya orang lain tak dengar, risau kat situ kan.
Astagfirullahaladzim. Itulah Ustaz makan banyak sangat. Terima kasih kata Ustaz. Makan banyak sangat ya Puan Rihan ya. Allah Akbar. Alhamdulillah rezeki nikmat makan ya. Kadang-kadang kita pun, saya sendiri pun kadang-kadang terlupa. Bila ingat-ingat Alhamdulillah lah, tapi biasanya terlupa. Biasanya terlupa. Yang kita makan sebenarnya, ini nasihat untuk diri saya lah kita makan sebenarnya untuk ibadah, bukan hidup kita ni untuk makan. Kita makan untuk ibadah. Dan hidup kita bukan untuk makan. Jadi kadang kita terlupa, jadi kita akan makan semahu-mahunya, sebanyak-banyaknya kan. Na'udzubillah. Itulah yang berlaku pada saya lah terutamanya kan. Kadang bila makan tu lupa bahawa makan tu sendiri adalah ibadah, dan makan tu pun untuk ibadah. Jadi sebenarnya tak boleh berlebihan, dan makan kena ikut had dia lah kan, sebenarnya yang sepatutnya lah. Alhamdulillah Puan video dan suara jelas, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kerana Puan Rehan sudi memberi feedback, respon kepada pertanyaan saya tadi. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat-sahabat yang lain, apa khabar semua ya? Saya belum mengecam, saya belum dapat kenal pasti nama-nama tuan dan puan yang turut bersama hadir pada malam ini, sebab saya cuma dapat memerhatikan gambar-gambar profile picture tuan dan puan, tapi kita belum kenal lagi. Orang kata apa, tak kenal maka tak cinta kan. Cuma beberapa profile picture yang saya dah cam ni, macam Kak Hamidah saya, Puan Hamidah, dan Puan Rehan. Yang lagi beberapa ni saya tak berapa cam lagi. Jadi kalau boleh mungkin komen di ruang komen, Assalamualaikum ke hai ke kan, supaya kita dapat kenal lah kan, siapa dia yang berada dalam live ni kan. Ni ada 6 mata ni di sini setakat ni ada 6 mata ni. Terima kasihlah kerana sudi join saya dalam live ni. Terima kasih kerana sudi join saya dalam live ni. Hari ni saya bersiaran daripada kampung Kota Dalam Air Hitam. Alhamdulillah, Air Hitam Johor. Air Hitam Johor. Rumah saya di Parit Sulong di Johor juga, dalam satu daerah. Jadi masih boleh bergerak lagi lah kan, ke hulu ke hilir, ke sana ke sini kan, kata abah Tok Abah. Jadi kalau tidak ada apa-apa komen yang mahu tuan dan puan berikan lagi lebih lanjut lagi, oleh itu kita akan meneruskan program kita seperti biasa, insya-Allah. Program kita iaitu pembacaan suratul Muluk seperti biasa, insya-Allah. Dan pertama-tamanya marilah kita hadiahkan yang teristimewa buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka yang menuruti mereka itu dari zaman ke zaman, dari masa ke semasa, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman para sahabat, sehingga zaman tabi'in dan tabi'in, dan mereka yang menuruti mereka itu, orang-orang yang turut mengikuti cara, telusuri cara baginda Rasulullah SAW, beribadah dengan cara ibadah Rasulullah SAW, cintakan Nabi SAW, cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan 6 perkara rukun iman, dan beriman dengan cara bagaimana Nabi SAW beriman. Maka mudah-mudahan mereka semua dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabil Karim wa alihi wa sahbihi al-kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, yang saya perhatikan di mata-mata yang tiga ni nampak macam profile picture macam semuanya puan-puan. Terima kasih kepada yang sudi hadir. Alhamdulillah, saya sangat menghargainya. Seikhlas hati saya memang sangat-sangat menghargai kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan saya dalam live ini bersama untuk membaca kita baca suratul Mulk insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Sebab tanpa audience, tanpa viewer, siapalah kita kan? Tanpa viewer, siapalah saya? Tak ada orang tengok, lama-lama tutuplah juga live ni kan. Tak langsung tak ada orang tengok kan, contoh kan. Lama-lama tutuplah. Kenapa kita nak bercakap macam style Negeri Sembilan pula Alright, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sebelum saya membaca suratul Mulk ini, ada satu perkongsian lah saya nak cerita kan. Iaitu ada satu amalan yang telah dikongsikan oleh guru saya, iaitu Syekh Zainul Abidin, yang mana beliau mengongsikan satu amalan, iaitu apa dia? Amalan ini kalau dibuat insya-Allah segala hajat yang besar, segala hajat akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala cita-cita akan dimakbulkan, segala doa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebelum ini saya pernah berkongsi tentang ibu doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka bi annani ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah hasil daripada doa, hasil daripada kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar sahabatnya membaca, dan kemudian Nabi SAW mengiyakan doa itu dan mengatakan bahawa doa itu insya-Allah Allah akan memakbulkan, memustajabkannya, kerana di dalamnya ada Asmaul A'zam, ada nama Allah yang maha besar lah, jadi Allah akan memakbulkannya. Jadi itu diikrarkan sebagai ibu doa. Jadi kalau kita berdoa, haruslah dimasukkan dengan doa itu, doa tersebut. Tetapi pada malam ini saya nak kongsikan satu amalan yang insya-Allah sebesar mana pun hajat kita, saya harap dikongsikan video ni kepada semua orang supaya lebih ramai orang tahu tentang perkara ini dan dapat manfaat daripadanya insya-Allah. Iaitu apa dia? Kita tunaikan solat hajat. Caranya bagaimana? Yang pertama sekali, solat hajat tu mesti ditunaikan di antara jam 3 hingga 4 pagi. Di antara jam 3 hingga 4 pagi ni. Saya tengok kejap ni siapa yang respon di sini ni. Puan Zaimah Zainal, Tuan Hafizdin mana ya? Tak nampak malam ni ya. Puan Zaimah Zainal, apa khabar? Selamat datang, terima kasih. Semoga kita semua beroleh kejayaan daripada Allah SWT, insya-Allah, kejayaan dunia dan akhirat. Okey, jadi apa yang saya nak kongsikan? Jadi ini adalah satu amalan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan memakbulkan hajat-hajat bagi setiap orang yang melakukan amalan ini. Apa dia? Caranya bagaimana? Iaitu solat hajat, dan solat hajat itu mesti dilaksanakan di antara jam 3 hingga 4 pagi sahaja. Yang pertama. Yang kedua, perlu dilaksanakan begini kaifiat dia, cara dia. Rakaat pertama selepas suratul Fatihah,
kita baca suratul kafirun sebanyak 10 kali. Baca suratul kafirun sebanyak 10 kali. Rakaat pertama. Rakaat kedua, selepas Fatihah baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Angin, maaf. Angin. Okey, jadi rakaat pertama tadi apa? Selepas Fatihah baca suratul kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Tu ya rakaat pertama. Dan sampai habislah 10 kali bacanya, 10 kali. Okey. Rakaat kedua selepas Fatihah baca suratul Ikhlas. Berapa kali? 10 kali juga. Rakaat kedua baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai habis 10 kali juga. Kemudian diteruskan sehingga akhir. Kalau menurut guru saya Syekh Zainul Abidin, katanya solat hajat itu perlu diteruskan sehingga habis dan tidak perlu menambah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Seperti biasa, kalau sebelum ni kita biasa buat solat hajat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, itu kita baca ketika sujud akhir sebanyak 40 kali macam tu. Tapi yang diajarkan oleh tuan guru adalah dengan membaca seperti biasa sahaja, seperti biasa sahaja sehingga akhir dan beri salam. Tetapi selepas beri salam, kita angkat takbir sekali lagi. Kali ini untuk sujud syukur. Sahaja aku sujud syukur sebab beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Raut muka pun tak kisah, tak apa. Ada orang kata raut muka tak boleh lah, apalah. Itu sebenarnya dah keluar daripada solat. Okay? Jadi raut muka ke tak ada raut muka ke, itu bukan isu. Alright, so kita raut muka, lepas itu baru kita angkat takbir. Saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Terus sujud. Dalam sujud tu baca yang pertama sekali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Sebanyak 10 kali. Yang kedua, baca selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sebanyak 10 kali. Yang kedua. Bacaan yang ketiga, apa yang dibaca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih Puan Zaimah. Terima kasih Puan Zaimah kerana membantu saya menuliskan di situ, di dalam ruangan komen. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi yang ketiga tadi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pun 10 kali juga. 10 kali juga dibaca. Dan yang terakhir membaca suratul alaq. Suratul alaq. Gangguan tadi sikit motor bunyi. Jadi yang keempat selepas baca Rabbana atina, baca apa? Suratul alaq. Suratul alaq macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, sehingga akhir. Okey? Suratul alaq. Baca sehingga akhir ketika dalam sujud syukur itu. Setelah sujud syukur, setelah membaca suratul alaq sehingga habis, niatkan ataupun doa dalam hati terus doa dalam hati. Kalau boleh bercakap dalam bahasa Arab, bolehlah dilafazkan di bibir. Tetapi kalau hanya boleh berbahasa Melayu ataupun bahasa kita ikut sesuai lah, maka lafazkan di dalam hati sahaja. Lafazkan di dalam hati sahaja apa yang dihajatkan. InsyaAllah mudah-mudahan berhasil. InsyaAllah mudah-mudahan berhasil. Setakat ini saya dah amalkan beberapa kali dan saya nampak
saya nampak kesannya itu positif. Alhamdulillah, insya-Allah menghala ke semakin positif, insya-Allah. Nampaknya setakat apa yang saya dah amalkan, alhamdulillah positif. Okey. Jadi siapa yang terlepas tentang bagaimana cara nak membuatnya, nak melakukan, nak melaksanakannya, boleh rujuk semula video ini setelah saya share kemudian nanti, insya-Allah. Okey. Jadi itulah dia perkongsian saya pada malam ini, dan kita akan membaca suratul Muluk seperti biasa, insya-Allah, dari ayat pertama hingga ayat yang ke-30 dengan terjemahannya, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang sudi menghadirkan diri dalam live ini, dan terima kasih kerana sudi bersama saya, dan kita sama-sama lah baca suratul Muluk sebentar lagi. So tadi kita dah baca suratul Fatihah, kita dah hadiahkan buat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang ini kita nak membaca suratul Muluk, insya-Allah, bersama-sama dengan saya dengan kiraan 3 2 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkat serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan dunia dan akhirat, dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa bagi membalas amal kamu lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petara langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu, maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan? Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali, nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan, sedang ia pula berkeadaan lemah lesu kerana habis tenaga dengan sia-sia. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Dan demi sesungguhnya kami telah menguasai kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan-syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menjulang-julang. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.
Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, mereka mendengar suara jeritannya meraung-raung sedang ia menggelegak. Takadu tamayyazu minal ghayzi kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum kullama ulqiya fiha fawjun سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar dari orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Qalu bala qad ja'ana nadhirun فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Mereka menjawab, ada, sebenarnya telah datang kepada kami seorang Rasul pemberi ingatan dan amaran, lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu, wahai orang yang mendakwa menjadi Rasul, hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Sekejap Sekejap, cari power bank sekejap.
Sorry. Tadi power macam banyak lagi. Ni dah tinggal 20% dah. Takutkan tiba-tiba shutdown dia. Alright, maaf ya. So kita ulang balik ayat yang ke-10. Terima kasih kerana masih setia menanti tuan-puan ya. So kita ulang balik pada ayat 10 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk dalam kalangan ahli neraka. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka sebagai orang-orang yang kufur ingkar, maka tetaplah jauhnya rahmat Allah dari ahli neraka. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Dan tuturkanlah perkataan kamu dengan perlahan atau dengan nyaring, sama sahaja keadaannya kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang ia maha halus urusan pentadbirannya, lagi maha mendalam pengetahuannya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nusyur. Dialah yang telah menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah dari rezeki yang dikurniakan Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kembali kamu sesudah dibangkitkan hidup semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit itu menunggang balikkan bumi menimbus kamu, lalu bergegarlah bumi itu dengan serta-merta melenyapkan kamu di bawahnya? Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau patutkah kamu merasa aman, tidak takut kepada Allah yang pusat pemerintahannya di langit itu menghantarkan kepada kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu, maka dengan itu kamu akan mengetahui kelak bagaimana buruknya kesan amaranku.
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Dan demi sesungguhnya orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka telah mendustakan rasul-rasulnya, lalu mereka dibinasakan. Dengan yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan kekuasaan Allah pada burung-burung yang terbang di atas mereka? Siapakah yang menjaganya ketika burung-burung itu mengembang dan menutupkan sayapnya? Tidak ada yang menahannya daripada jatuh, melainkan kekuasaan Allah yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia Maha melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. Bahkan siapa dia yang menjadi tentera bagi kamu yang akan menolong kamu selain dari Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya orang-orang yang kafir tidak lain hanyalah berada dalam keadaan terpedaya. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. Atau siapa dia yang dapat memberi rezeki kepada kamu jika Allah menahan rezekinya? Tidak ada sesiapa pun. Bahkan mereka yang musyrik itu kekal terus dalam keadaan sombong angkuh serta melarikan diri dari kebenaran. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ mustaqim. Maka adakah orang yang berjalan melalui jalan yang tidak betul yang menyebabkan dia selalu jatuh tersungkur di atas mukanya boleh mendapat hidayah? Atau orang yang berjalan tegak betul melalui jalan yang lurus serata? Qul huwallazi أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah lagi, dialah yang mengembangkan kamu di bumi dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka yang ingkar itu berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu jika betul kamu orang-orang yang benar? Qul innama
innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa kedatangannya hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul pemberi ingatan dan amaran yang terang nyata. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Kemudian apabila datangnya kiamat dan mereka melihat azab yang dijanjikan itu secara dekat, muramlah muka orang-orang yang kafir itu, serta dikatakan kepada mereka, inilah dia yang dahulu kamu kerap kali minta disegerakan kedatangannya. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirin min azabin alim. Tanyalah wahai Muhammad kepada mereka, bagaimana fikiran kamu jika Allah binasakan daku dan orang-orang yang bersama-sama denganku, sebagaimana yang kamu harap-harapkan, atau ia memberi rahmat kepada kami sehingga kami dapat mengalahkan kamu, maka siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab siksa yang tidak terperi sakitnya? Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Tegaskan wahai Muhammad kepada mereka, Allah dialah yang Maha Pemurah, yang kami beriman kepadanya dan yang kepadanya kami berserah diri. Oleh itu kamu akan mengetahui kelak siapakah yang berada dalam kesesatan yang nyata. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi, maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Hanya Allah lah yang dapat mendatangkan air, hanya Allah lah yang dapat memberi rezeki. Jika sekiranya kedua-duanya itu Allah Subhanahu Wa Taala tarik kembali daripada muka bumi, daripada kehidupan kita. Sadaqallahul azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengizinkan untuk kita melalui satu lagi malam yang mana kita telah pun baca suratul Mulk tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita dalam seharian kita nak bagi satu renungan sikitlah dalam sehari-harian kita ni, pasti kita akan mengalami satu-satu masa yang kita rasa macam kita ni macam kita ni dah fed up, macam kita ni rasa macam dah putus asa. Contoh kita usaha dah macam-macam usaha kita usaha dah macam-macam usaha, kita buat itu, buat ini, meniaga itu tak jadi, meniaga ini tak jadi, jual tu tak jadi, jual ni tak jadi. Tapi sampai masa
sampai satu masa kita rasa macam dah fed up, rasa macam dah putus asa dah. Rasa macam dah putus asa, rasa macam dah tak nak berniaga lagi, rasa macam dah nak tukar, nak cari kerja lah dan sebagainya. Nak kembali kepada perniagaan lah, nak kembali kepada makan gaji contohnya. Dah rasa macam tu. Tapi tuan-puan, Allah kata wala tayasu min rahillah. Wala tayasu min rahmatillah wala tayasu min rahillah. Maksudnya apa? Dan jangan kamu pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa daripada daripada Allah lah. Maksud kita jangan putus asa. Jangan pernah kita rasa putus asa. Jangan pernah kita rasa putus asa. Kuatkan semangat. Kalau kita buat satu-satu perniagaan, kalau kita buat satu-satu bisnes, saya nasihat pada diri saya sendiri jugalah ya. Kalau kita buat satu-satu bisnes, biar kita buat tu berterusan, istiqamah. Sikit ke banyak ke niaga kita tu, sikit ke hasil dia, sikit ke banyak ke, kita continuous, teruskan istiqamah. InsyaAllah satu hari nanti InsyaAllah hadirlah cahayanya itu, InsyaAllah akan hadirlah bentuk sinar harapannya untuk kita tu. Kalau kita macam motivasi dah pula malam ni. Kalau kita kalau kita buat sesuatu perkara ni dengan harapan kita akan dapat result yang berbeza, tapi kita buat satu benda tu continuous. Contoh hari ini kita hari ini kita bagi flyers kepada 10 orang. Besok kita bagi flyers kepada 10 orang lagi. Lusa kita bagi flyers kepada 10 orang. Hari pertama kita bagi flyers 10 orang, kita dapat customer 2 orang contoh. Hari kedua kita bagi flyers 10 orang, tapi kita dapat customer 1 orang. Hari ketiga kita bagi flyers 10 orang, kita tak dapat customer. Hari keempat kita bagi flyers 10 orang lagi, kita tak dapat customer. Hari kelima kita bagi flyers lagi, kita tak dapat customer. Hari keenam bagi lagi flyers 10 lagi pun tak dapat customer lagi. Jadi kenapa kita tak ubah cara tu? Kalau kita hari ni 10, besok 10, hari ni dapat 2 customer, besok dapat 1, lusa tak dapat, tulat hari keempat, kelima, keenam langsung tak dapat, maka kenapa kita tak gandakan? Jadi kalau biasa kita bagi 10 flyers, contoh kita biasa bagi 10 flyers, nanti kita kena gandakan pula. Maknanya apa? Maknanya kita tak boleh stick pada satu cara sahaja. Kita tak boleh stick pada satu cara. Kita kena pelbagaikan cara. Begitu juga sekarang ni dekat dalam Facebook dia makin ketat. Ni kita nasihat kepada peniaga Facebook lah. Peniaga dalam Facebook. Banyak kawan-kawan kita dah kena ban dan sebagainya. Tak boleh guna Facebook selama beberapa hari. Tak boleh guna Facebook selama seminggu. Macam saya pun itu hari dah pernah kena sekali. Sebab apa? Sebab saya duk share saya punya posting ni sendiri, saya share pada grup-grup. Allahu Akbar, seorang pun tak nampak saya punya posting. Saya punya posting ni, saya punya live ni, saya share dekat grup banyak-banyak, sampai berapa puluh saya share. Lepas tu seorang pun tak nampak posting saya, seorang pun tak nampak kehadiran saya. Seolah-olah Facebook tutup. Facebook dia tutup saya daripada timbul dekat permukaan bumi. Dekat kalau kita masuk dalam air tu tenggelam lah kita. Jadi tenggelam. Jadi sekarang ni Facebook dia dah makin ketat. Kenapa saya cerita macam ni? Sebab saya pun memang dah lama berniaga gunakan Facebook. Sejak awal-awal dululah. Sejak awal-awal dulu saya first kali dulu saya buat apa? Saya buat sama-sama. Yalah. Sama-sama. Puan Rehan Cik Rafiki Cik Rafiki Pro. Cik Rafiki ni gambar Cik Rafiki punya. Saya tak dapat cam lagi.
Apa tadi? Okey, jadi dulu first sekali saya buat jualan, kalau tak silap saya mula-mula sekali menjual dalam Facebook ni gunanya dengan Altel Telco. Masa tu Altel tengah nak naik, jadi saya antara oh, Puan Siti Zaliha Rosli, mana Facebooknya Puan? Allahu Akbar, mana pergi Facebooknya? saya tertunggu juga, mana Puan Siti Zaliha ni, tak nampak tutup hijab. Betul tu. Jadi okey, saya cerita tadi. Okey, dulu saya masa awal-awal Altel dekat dalam Malaysia ni, jadi saya antara dealer, authorized dealer lah, yang mengedarkan Altel ni di Malaysia amnya. Jadi banyaklah saya dapat buat sale masa tu dekat dalam Facebook ni. Lepas tu saya tukar daripada Altel dia makin slow sebab dia tak ikut peredaran zaman. Dia tak ikut peredaran zaman ketika tu lah. Sekarang saya tak pasti Altel macam mana. Lepas tu saya masuk kepada Tone XL. Tone XL pun boleh tahan juga. Itu pun saya guna Facebook juga. Tapi saya tak banyak post kepada grup-grup. Memang itu bukan style saya, dan saya jarang tag orang. Saya tak tag kawan suka-suka. Dulu masa Altel dulu mungkin adalah saya tag sikit-sikit rakan lah. Lepas tu saya masuk Tone XL. Lepas dalam Tone XL juga saya ada jual korma, ada jual air zam-zam masa tu air zam-zam belum lagi di blacklist lah oleh kerajaan Malaysia. Lepas tu saya ada jual apa lagi masa tu, macam-macam lah. Jual kereta, jual motor. Tapi jual kereta motor ni macam Allah Akbar. Jual kereta sendiri berjaya lah dalam Facebook. Kalau tak silap lah, macam tu lah ya kot, sekali lah berjaya. Lepas tu bukan yang kereta tu saya jual melalui WhatsApp group. WhatsApp group pun boleh tahan WhatsApp group. So blast dekat WhatsApp group. Jadi kita ubah dah. Kenapa nak cerita panjang lebar macam ni? Saya pun tak tahulah. Mungkin sebab saya perhatikan rakan-rakan yang menonton ni ramai yang merupakan usahawan wanita. Jadi mungkin saya rasa saya berminat untuk kongsi pada malam ni lah. Jadi kita ubah cara kita. Sebab sekarang ni Facebook dia dah makin ketat. Kita buat sikit posting, ada tulis perkataan promosi, tulis perkataan diskaun, tulis perkataan jual, tulis perkataan beli, tulis perkataan deposit, tulis RM pun tak boleh. Tulis RM, ringgit Malaysia, berapa ringgit ke, saya nak cari ke, perkataan saya nak cari, saya nak beli, tak boleh. Dia akan detect, dia kata kita ni, kenapa saya Siti Zaliha Rosli tak boleh buka live ustaz ini pun anak saya Rafiki Pro, masuk tahfiz pun dia saya pakai apa ni, masuk puan saya Siti Zaliha, saya Siti Zaliha Rosli tak boleh buka live ustaz ini pun anak saya Rafiki Pro, masuk tahfiz pun dia saya pakai. Kenapa dia tak boleh buka? Saya tak pasti puan Puan Siti Zaliha ya. Soleh An-Nawawi, sahabat, Masya Allah, terima kasih belanja terima kasih belanja minum air tadi petang. Terima kasih banyak-banyak dekat air hitam kan. Terima kasih banyak-banyak Tuan Imam Soleh An-Nawawi, Salahuddin. Puan Siti Zaliha mungkin boleh cek pada line ataupun bagaimana ya. Saya pun tak tahu nak nasihatkan macam mana kalau tak jumpa macam mana nak tengok live saya tu pun mungkin boleh refer pada kedai yang pakar lah ya puan ya. Mungkin boleh bawa ke kedai yang pakar lah ya. Jadi saya nak tunjuk depan mata ni pun payah juga nak tunjukkan macam mana ya. Saya tak pasti ya.
Cuba nanti Puan Siti Zaleha refer kepada yang lebih arif Puan maksudnya kena tunjukkan phone tu dengan yang pakar, sama ada di kedai telefon ke ataupun kedai komputer jadi mungkin mereka boleh bantu insya-Allah. Alright tuan-puan jadi kenapa saya nak share tadi, sebab saya perhatikan Puan Rehan tu sendiri Puan Rehan adalah usaha wanita tadi saya perhatikan Puan Zaimah pun merupakan usaha wanita kita yang sedang berusaha untuk memperbaiki diri insya-Allah mungkin nak berniaga kan. Jadi kita kena pelbagaikan kaedah kita kena pelbagaikan kaedah. Kalau hari ini kita post pada grup, mungkin kita kena ubah, kita kena cari dalam Facebook, join grup-grup niaga join grup-grup niaga dalam WhatsApp ke, dalam Telegram ke. WhatsApp pun Facebook dah kontrol, betul? WhatsApp pun Facebook dah kontrol, Instagram pun Facebook dah kontrol juga. Jadi kita kena cari satu alternatif barulah Macam saya alhamdulillah saya dah buat satu website percuma lah Kita orang belum ada kan, belum ada apa-apa dah, faham-faham lah jadi kita guna apa yang percuma. Saya gunakan website percuma daripada Google google.business.site. Jadi saya punya site ustadk.business.site. Saya boleh upload gambar dalam tu, saya boleh upload keterangan statement saya, apa yang saya nak share pada orang kan. Jadi saya tulis di situ. Alhamdulillah memang ada viewer saya punya kedai ataupun website percuma tu ada viewer. Ada orang datang tengok gambar saya dekat dalam tu. Memang walaupun kata percuma, tapi alhamdulillah ada orang tengok. Bila ada orang tengok, insya-Allah potensi untuk potensi untuk membeli tu ada lah kan. Potensi untuk kita menjual tu ada insya-Allah lah kan. Yalah, dengan keadaan sekarang ni, dengan keadaan pandemik COVID ni kan, dengan keadaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan keadaan COVID, dengan keadaan Facebook yang menekan, kita nak buat jualan dia tak bagi, nampak kita nak buat menjual memang dia akan sekat, dia akan sekat kita. Kawan saya dah kena dia kena sekat seminggu, langsung tak boleh posting, langsung tak boleh nak masuk, nak like apa semua tak boleh. Sebab apa? Facebook mendapati dia membuat perniagaan dalam Facebook, dia meniaga dalam Facebook. Tak tahulah macam mana kawan saya seorang lagi, dia buat Tonwow, SIM card juga. Lepas tu dia pun kena ban juga. Yang kena ban tu apa? Page. Yang kena ban tu page. Itu lagi pelik. Page boleh kena ban. Tak tahulah sebab apa. Jadi kita, yang pertama saya nak pesan kena ubah cara kita. Saya nasihat pada diri saya jugalah kan. Ubah cara kita dari segi penyampaian kita kepada rakan. Kemudian lebihkan perkongsian. Lebihkan perkongsian berbanding penjualan. Yang kemudian yang kedua, yang ketiga apa yang saya nak cerita tadi, yang ketiga adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga adalah cuba buat website percuma tu. Cari Google My Business. Cari Google My Business. Kalau dekat dalam YouTube saya ada sediakan. Cerita pasal YouTube lah pula. Dalam YouTube saya ada YouTube Ustaz K. Cuba boleh cari YouTube Ustaz K ataupun Hair Al-Imam. Jadi dekat dalam tu saya ada sediakan tutorial bagaimana nak membuka akaun Google My Business. Jadi kita boleh dapat website percuma. Walaupun percuma tuan-puan tapi ada viewer yang datang ziarah website kita tu. Ada orang kata bahaya, tapi kita ni nak benda-benda macam tu kita kena tanggung risiko sikit lah. Biasalah, benda kita baru nak berniaga kan, bukan ada modal banyak kan. Kita kena gunakan sumber apa yang ada kan. Dr. Aziza Osman dan Datuk Wira Dr. Aziza Osman pun dia pesan apa, gunakan apa yang ada di tangan kan. Jadi
Kalau kita ada satu benda yang percuma macam tu, apa salahnya kalau kita gunakan, right? Terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana sudi menonton sehingga ke saat ini. Alhamdulillah sudah 1 jam kita bersiaran ya tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tuan Imam Soleh. Terima kasih Tuan Puan Rafiq, Puan Siti Zaliha. Terima kasih Puan Hamidah. Terima kasih Puan Rehan. Aku pun posting banyak kat Facebook, boleh kongsi cara kau ni. InsyaAllah Ustaz Soleh, nanti kita WhatsApp ke macam mana kita bincang lagi dekat dalam WhatsApp nanti insyaAllah. Nombor WhatsApp saya ada kan, insyaAllah. Tadi yang petang tadi saya call tu, itulah nombor saya insyaAllah. Okey, Ustaz Soleh, nanti kita sambung di WhatsApp insyaAllah. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Yang mana baru masuk di live ini, saya harap kalau dapatlah ditonton semula daripada awal dan di-sharekan kepada lebih ramai orang. Kod-kod lah ada yang manfaat yang saya ceritakan pada malam ini, dapatlah supaya lebih ramai orang tahu. Kalau boleh di-tag rakan-rakan yang tak ada. Terima kasih juga tadi yang Puan Zaimah, saya minta maaf saya terlupa. Puan Zaimah pun tadi awal-awal dah masuk dan dah kongsikan tentang perkongsian saya. Maksud saya dia dah komen dekat dalam tu. Google website ada percuma. Ya betul tuan, memang ada percuma. Jadi terima kasih kepada Puan Zaimah kerana tadi telah mengongsikan di situ tentang bagaimana kaedah untuk membuat solat hajat yang telah saya katakan tadi. Dan terima kasih semua. Sehingga kita berjumpa lagi pada malam besok insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye bye. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala